Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arisa Azlin akan memulakan perbincangan dengan pendahuluan. Apakah itu pendidikan? Pendidikan merupakan salah satu perkara asas yang paling penting untuk dituntut oleh sesebuah masyarakat. Hal ini demikian kerana pendidikan merupakan salah satu perkara ataupun satu platform sebagai permulaan kepada segala-galanya. Pendidikan amat penting untuk sesebuah tamadun manusia ataupun komuniti masyarakat. Sekiranya mereka mengabaikan kepentingan pendidikan ini, mereka akan mengalami kemunduran daripada segi teknologi, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan, seseorang guru memainkan peranan yang sangat-sangat besar kerana mereka merupakan role model kepada pelajar-pelajar mereka. Bagi khusus insan guru profesion ini, kami telah ditugaskan untuk mengadakan 2 wawancara bersama 2 guru yang berbeza. Terusnya tentang latar belakang guru. Kami telah memilih 2 orang guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Chong. Guru yang pertama adalah guru bidang pengajian am, iaitu kami telah memilih Penuh Sinah binti Hamidun yang juga merupakan lulusan SPTM. Beliau telah melanjutkan pendidikannya di peringkat ijazah sarjana muda di dalam bidang kesusastraan Melayu. Beliau telah berkhidmat di Sabah selama 2 tahun, kemudian di SMP Cochrane Kuala Lumpur selama 11 tahun. Beliau telah mengajar pengajian am dan kekal mengajar pengajian am di Sekolah Menengah Sungai Chong sehinggalah kini. Guru yang kedua adalah guru bukan bidang dan kami telah memilih Puan Siti Shahnaz binti Yusof. Puan Shahnaz merupakan seorang guru mu'ad. Tingkatan 6, latar belakang pendidikan beliau yang bermula daripada belajar teaser membuatkan beliau untuk menjadi seorang guru mu'ad. Latar belakang keluarga beliau juga yang merupakan daripada darah pendidik yang membuatkan beliau untuk terus menjadi seorang guru. Persamaan atribut kepribadian bagi kedua-dua guru iaitu guru pengajian am dan guru mu'ad. Pertama, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, persamaan atribut kepribadian yang terdapat dalam 2 orang guru yang cemerlang dan profesional ini adalah semangat juang dan komitmen di dalam pekerjaan yang tinggi. Cikgu Rosinah yang mengajar pengajian am dan Cikgu Siti Shahnaz yang mengajar subjek mu'ad mempunyai persamaan dalam ciri kepribadian yang unggul. Mereka berada di dalam dunia pendidikan adalah untuk menabur bakti kepada generasi baru selain mahukan ilmu yang dicurahkan dapat terus digunakan pada masa yang akan datang. Sifat komited juga adalah penting pada seseorang guru kerana pendidikan adalah bersifat konsisten dan perlu berterusan. Seterusnya, persamaan atribut kepribadian bagi kedua-dua guru tersebut adalah mereka ini mempunyai sifat penyayang. Sifat penyayang merupakan komponen penting di dalam menjadikan diri sebagai seorang pendidik yang cakna akan keadaan anak murid mereka. Hal ini kerana sekiranya seseorang guru itu tidak mengambil peduli akan anak murid mereka, ia dapat memberi kesan negatif terhadap perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelektual pelajar tersebut. Selain ia memberi kesan terhadap prestasi akademik secara keseluruhannya. Cikgu Rosinah sering bertanyakan tentang keadaan semasa pelajarnya, cuma Cikgu Rosinah tidak terlalu berat terhadap keadaan anak muridnya kerana tidak mahu terlalu sibuk dan masuk campur di dalam urusan keluarga kerana itu adalah privasi anak muridnya dan ia mampu memberi kesan kepada diri sendiri. Cikgu Siti Shahnaz pula menyatakan bahawa sebagai seorang guru adalah wajar dan harus mendekati diri dengan pelajar supaya tidak ada gap di antara guru dan juga pelajar. Antara perbezaan atribut yang kami perolehi berdasarkan hasil wawancara bersama kedua-dua orang cikgu iaitu Puan Rosinah binti Hamidun yang merupakan guru bagi subjek pengajian am, manakala Puan Siti Shahnaz binti Yusof guru bagi subjek mu'ad di SMK Sungai Chong. Ialah yang pertama dari segi bidang. Cikgu Rosinah memfokuskan kepada banyak bidang, manakala Cikgu Shahnaz pula memfokuskan bidang yang berbeza kerana subjek pengajian am ini sangat luas dan memerlukan kefahaman yang meluas dan guru pengajian am juga semestinya mempunyai pengetahuan yang cukup dari segi politik, perundangan, kebudayaan dan lain-lain lagi. Berbeza pula dengan Cikgu Shahnaz, beliau hanya memfokuskan satu bidang sahaja iaitu subjek bahasa Inggeris. Beliau mengutamakan pengajarannya dari segi aspek bahasa dan juga penggunaan kosakata, tata bahasa serta keyakinan bercakap khususnya dalam berbahasa Inggeris. Baiklah, seterusnya antara perbezaan yang kita boleh lihat di antara kedua-dua orang guru ini adalah dari segi cara penyampaian dan juga pengajaran ketika di dalam kelas. Cikgu Rosinah banyak memberikan fakta ataupun juga situasi semasa dalam kelas bagi membantu para pelajar ini memahami setiap fakta yang diajar oleh beliau. Misalnya dalam wawancara tersebut, beliau ada mengatakan bahawa beliau menggunakan kaedah kognitif iaitu pengetahuan yang sedia ada diguna pakai dalam pembelajaran. Beliau juga banyak mengaitkan topik yang diajar dengan persekitaran sekeliling bagi menggambarkan sendiri dengan lebih jelas kepada para pelajarnya. Manakala bagi Cikgu Shahnaz pula, beliau banyak menggunakan kaedah yang lebih efektif kerana fokus utamanya adalah untuk membina keyakinan para pelajarnya untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi pendekatan yang diambil oleh beliau adalah seperti mengadakan beberapa aktiviti seperti aktiviti berkumpulan, pembentangan dan sebagainya. Dengan adanya aktiviti sebegini, semua perkara akan menjadi lebih mudah untuk tersebut untuk mengenalkan aktiviti-aktiviti yang seterusnya lebih berfokus kepada peperiksaan mu'ad yang dihadapi oleh para pelajar. Bukan itu sahaja, personaliti juga merupakan salah satu perbezaan yang kami dapatkan pastilah hasil daripada wawancara bersama kedua-dua orang cikgu tersebut. Personaliti yang terdapat dalam diri Cikgu Rosinah adalah beliau seorang yang mempunyai sifat keibuan.
Perkara ini jelas ternampak apabila beliau ada mengatakan kita ni sebagai guru perlulah mendekatkan diri dengan para pelajar supaya kita dapat mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh mereka ini sehingga menyebabkan keputusan ataupun prestasi mereka di dalam kelas semakin meredup. Sebagai contoh, beliau akan mengadakan kelas tambahan ataupun kelas intensif ataupun membuat penambahbaikan dari segi ABM ataupun alat bantu mengajar lah supaya sesi pengajaran dan juga pembelajaran khususnya dalam subjek pengajar up tidak menjadi bosan dan para pelajar tersebut menjadi seronok ketika belajar dalam kelas. Manakala bagi Cikgu Syahnas pula, beliau merupakan seorang yang berdedikasi terhadap pekerjaannya, iaitu beliau ada berpesan kepada kami bahawa untuk menjadi seorang guru yang berjaya adalah penting untuk kita mempunyai tahap kesabaran yang tinggi dan mempunyai minat yang mendalam untuk menjadi guru ataupun pendidik pada masa yang akan datang. Berkenaan dengan analisis guru bidang berdasarkan model IGP pengajaran Malaysia. Berdasarkan hasil wawancara kami bersama guru pengajaran Malaysia, iaitu Puan Rosina, kami mendapati bahawa terdapat persamaan antara atribut kepribadian Puan Rosina dengan atribut kepribadian model IGP pengajaran Malaysia itu sendiri. Yang pertama adalah nilai dan sasar. Dapat dilihat bahawa Puan Rosina merupakan seorang yang sangat lemah lembut dan bersopan santun, dan ianya amatlah dekat dengan nilai dan sasar yang diterapkan dalam model IGP pengajaran Malaysia itu sendiri. Dan yang kedua pula adalah nilai patriotisme. Dapat dilihat bahawa Puan Rosina mempunyai nilai patriotisme dalam diri beliau yang merupakan beliau sangatlah prihatin terhadap anak murid beliau tanpa mengira bangsa dan juga agama. Dan yang ketiga pula adalah etika dan juga integriti. Dapat dilihat bahawa beliau sangatlah beretika dan berintegriti kerana beliau masih dapat menghadiri kelas, mengajar semasa kami ingin menjalankan sesi wawancara, iaitu beliau sangat bertanggungjawab dan tidak meninggalkan tanggungjawab beliau untuk mengajar hanya untuk sesi wawancara, dan beliau memberikan tugasan kepada anak murid beliau semasa mengadakan sesi wawancara bersama kami. Dan yang keempat pula adalah nilai atribut, iaitu tanggungjawab organisasi. Kami mendapati bahawa Puan Rosina merupakan seorang yang sangat pentingkan tanggungjawab organisasi, iaitu beliau dapat berkomunikasi dengan sangat baik dengan kami walaupun tidak pernah berjumpa dengan kami. Yang keenam pula adalah kesukarelawanan. Dapat dilihat bahawa beliau sangatlah prihatin, sangatlah berusaha mengembangkan aktiviti beliau. Bukan sahaja menjalankan tanggungjawab hanya untuk belajar, malah beliau berusaha untuk meningkatkan prestasi setiap anak murid beliau di dalam kelas tanpa mengira keupayaan mereka. Kemandirian belajar kan. Bila kamu tidak boleh tersyarah awak, yang penting kemandirian belajar itu sangat penting. Dia nak tengok kemandirian belajar. Kita nak jadi dan belajar ni. Bukan nak jadi belajar tu. Kemandirian belajar ni adalah nanti juga ada orang tu faham tak apa yang kita bagi belajar. Berapa persen dia mengajar? Saya tanya, berapa persen berapa ramai yang ada? 50%? Okey, dah 50% okey faham dah dulu. Jangan kurang pada Dalam analisis yang telah saya kaji, terdapat dua perbezaan dalam analisis guru bidang mengikut model IGP subjek pengajian am, iaitu yang pertama ialah melaksanakan inovasi. Okey, berdasarkan guru pengajian am di SMK Sungai Chor, beliau menyatakan bahawa setiap guru perlu melaksanakan inovasi dalam pembelajaran supaya pelajar sentiasa mendapat benda baru dalam pembelajaran mereka. Okey, baiklah. Bagi perbezaan yang kedua adalah kekuatan. Berdasarkan guru pengajian am di SMK Sungai Chor, beliau menyatakan bahawa setiap guru perlu mempunyai kekuatan, iaitu kekuatan emosi, kekuatan fizikal di dalam pembelajaran. Mengapa? Supaya guru lebih bersedia untuk menghadapi pelbagai jenis dan pelbagai perangai belajar di sekolah. Selain itu, guru pengajar am juga menjelaskan kekuatan ini sangat penting, terutamanya dari kekuatan fizikal, emosi dan sebagainya untuk kita hadapi pelbagai pelajar, terutama pelajar yang bermasalah. So, guru perlulah sentiasa mendekatkan diri mereka dengan pelajar sekiranya pelajar tersebut mempunyai masalah seperti masalah keluarga dan sebagainya. jadi seorang guru yang melang kan, kita perlu ada buat inovasi sebenarnya, buat kajian pada masa depan, kajian tindakan akan tanya inovasi bagaimana kita nak cetuskan masalah belajar ni melalui kajian tersebut. Kajian tu kita kena kaji melalui belajar kita lah. Kita buat modul, kita buat kaedah-kaedah, dan pelajar itu sebagai kita punya uji kaji kita. Dia sebagai responden untuk melihat bagaimana kekesanan modul yang kita buat. Itu. Antara persamaan atribut kepribadian berdasarkan model IGP UPSI terhadap dua orang guru yang kami buat, iaitu Cikgu Rosina yang mengajar subjek pengajar am dan Cikgu Siti Syahnas yang mengajar subjek murid. Terdapat persamaan atribut dalam diri mereka yang sama dengan atribut kepribadian model IGP UPSI, iaitu bagi Cikgu Rosina, beliau mempunyai tiga atribut yang sama, iaitu sifat penyayang, kolaboratif serta kriteria inovatif. Di sini kita dapat lihat bahawa Cikgu Rosina ini merupakan seorang guru yang kuat semangat dari segi mental, emosi dan fizikal dalam menjalankan tugas. Beliau juga seorang guru yang prihatin dan dekat dengan diri pelajar. Beliau juga seorang guru yang menggunakan teknologi
dalam proses pengajarannya seperti aplikasi TikTok, Telegram dan Google Classroom. Akhir sekali, beliau juga seorang guru yang melakukan inovasi dalam proses pengajarannya dengan menyediakan set modul sendiri kepada pelajarnya. Manakala, Cikgu Siti Shanas pula mempunyai 4 atribut kepribadian yang sama dengan model IGP-UPSI, iaitu penyayang, kolaboratif, kreatif dan inovatif serta adaptif. Hasil temubual, kami dapati bahawa Cikgu Siti Shanas ini merupakan seorang yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, guru yang peramah dan suka berkomunikasi dengan murid, seorang guru yang menarik minat pelajar, meminati bahasa Inggeris dan guru yang rajin bertanya khabar terhadap murid-murid dan pihak sekolah. Manakala, bagi perbezaan atribut kepribadian yang berlainan dengan model IGP-UPSI terhadap 2 orang guru yang kami menemubual, iaitu Cikgu Rosina yang mengajar subjek pengajaran dan Cikgu Siti Shanas yang mengajar subjek muat, saya mendapati bahawa Cikgu Rosina ini mempunyai karakter yang prihatin terhadap pelajar. Namun beliau berpendapat bahawa seorang guru perlu tidak terlalu ambil tahu tentang masalah yang dihadapi oleh pelajarnya. Sekiranya pelajar yang menghadapi masalah tersebut tidak bercerita kepada beliau berkenaan masalah yang dihadapi. Perkara ini membezakan dari sudut model IGP-UPSI di mana Cikgu Rosina tidak terlalu untuk mengambil tahu masalah pelajar kecuali melibatkan beberapa aspek seperti melibatkan pembelajaran pelajar. Manakala, perbezaan yang terdapat dalam atribut Cikgu Siti Shanas pula, beliau seorang inginkan kepuasan dalam apa jua perkara yang beliau lakukan. Sebagai contoh, untuk menjadi seorang guru ini, kita seharusnya mempunyai minat dan karakter dalam bidang kerjaya seorang pendidik. Menurut beliau, sekiranya kita tidak mempunyai minat dalam bidang pendidikan ini, maka agak susah untuk kita menempuh segala cabaran yang kita akan hadapi semasa dalam proses menjadi seorang pendidik. Akhir sekali, sebagai penutup, hasil daripada kedua-dua wawancara ini, kami telah berjaya mengenal pasti tentang persamaan dan juga perbezaan di antara kedua-dua orang guru ini. Walaupun kedua-dua orang guru ini di dalam bidang yang berlainan, mereka masih mempunyai persamaan yang sama. Untuk bahagian refleksi ini, saya berpendapat bahawa kunci kejayaan untuk menjadi seorang insan guru profesional adalah minat yang mendalam dalam kerjaya bidang pendidikan. Saya yakin kalau kita melakukan sesuatu perkara dengan minat yang mendalam terhadap perkara tersebut, apa sahaja yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah dan ikhlas dalam setiap tugas dan kita tidak akan merasakan perkara tersebut sebagai bebanan dalam kehidupan kita. Saya sebagai insan guru perantis sangat bersetuju dengan pernyataan yang dikatakan oleh kedua-dua cikgu yang kami membuat ini yang mengatakan bahawa perasaan minat dan cita-cita sebagai seorang pendidik adalah kunci utama bagi mencapai kejayaan. Oleh itu, perasaan minat terhadap kejayaan dalam perguruan adalah penting untuk memastikan perjalanan dalam menjalankan amanah dan tugas sebagai guru dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okey, baiklah, kita akan balik kepada refleksi. Jadi, apa yang kami perolehi sepanjang kami menjalankan wawancara bersama IGP bidang dan bukan bidang ialah kami mendapat satu pengalaman yang baru di mana kami berpeluang untuk menemubual 2 orang guru yang hebat dalam bidang masing-masing. Semasa kami menjalankan wawancara tersebut, kami tidak mengalami masalah kerana kesemua ahli kumpulan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik sekali. Selain itu, antara attitude yang menjadi pengajaran kepada saya sendiri setelah selesai wawancara ini ialah kita perlu mempunyai sifat tanggungjawab ataupun mempunyai integriti seorang guru. Sebagai seorang guru, kita semestinya perlu mempunyai tahap disiplin yang tinggi sama ada di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, kita perlu bersikap profesional ketika berkomunikasi dengan para pelajar, pandai membezakan hal-hal pribadi yang boleh kita bantu jika para pelajar tersebut mengalami masalah dari segi kewangan, dari segi emosi dan sebagainya. Kemudian untuk dari segi wawancara bersama Cikgu Shanas yang merupakan guru bagi subjek muat, atribut yang menjadi pengajaran bagi saya sendiri adalah seorang guru yang baik perlulah mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Saya akui bahawa saya mempunyai tahap kesabaran yang rendah, tetapi apabila mendengar sendiri kisah beliau di mana beliau berpesan supaya untuk sentiasa bersabar dalam setiap apa yang kita lakukan. Beliau sentiasa berfikir ke depan dan tetap sabar agar dapat membina keyakinan para pelajarnya untuk bercakap dalam bahasa Inggeris dengan baik sekali dan berlancar walaupun memakan masa yang begitu lama daripada kebiasaan. Tetapi disitulah tahap kesabaran seorang guru diuji kerana tidak semua perkara yang kita lakukan berlaku dengan mudah sekali. Dan hasil dari kesabaran itulah yang akan menjadi kepuasan pada guru apabila melihat para pelajarnya dapat meningkatkan diri mereka dalam subjek yang diajar di dalam kelas. Berdasarkan wawancara yang dijalankan, pelbagai input yang diperoleh menerusi kata-kata dari 2 orang insan guru profesional iaitu Cikgu Rosina dan Cikgu Siti Shanas. Biarpun mereka di dalam bidang yang berbeza, kepribadian dan atribut yang dipamerkan dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan saya sebagai seorang bakal guru suatu hari nanti. Pertama, kedua-dua guru ini sangat menekankan kepada pentingnya seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Buktinya Cikgu Rosina walaupun sedang sibuk dengan proses P dan P pada setiap masa, terlibat di dalam mengajar aliran tingkatan 6 seperti mana yang kita tahu peperiksaan STPM merupakan antara peperiksaan yang sukar di dunia. Cikgu ini masih melanjutkan pelajaran ke tingkat yang tinggi iaitu pengajian master di dalam bidang sosiologi.
Bagi Cikgu Siti Shanas, beliau merupakan seorang guru muet di mana beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia UPM dalam bidang fashion. Ilmu yang tinggi yang diperolehi oleh beliau sangatlah berguna kepada pelajarnya. Beliau mengajar pelajarnya dengan penuh dedikasi. Beliau mengajar basic English iaitu asas penggunaan bahasa Inggeris di dalam komunikasi. Beliau sentiasa menggalakkan pelajarnya mencuba dan terus mencuba untuk bercakap. Ialah salah penggunaan bahasa tersebut, tanggungjawab gurulah yang membetulkannya. Itulah antara ciri kepribadian yang unggul iaitu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, menggunakan ilmu bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi kongsikan kepentingan ilmu tersebut kepada orang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alisa Azrin akan menceritakan sedikit tentang refleksi saya terhadap wawancara yang telah dilakukan. Antara perkara yang paling ketahui yang saya perolehi adalah tentang ciri-ciri yang seseorang guru itu perlu ada. Menurut Puan Rosina Binti Hamidun, beliau mengatakan bahawa kekuatan adalah perkara yang paling penting. Tugas seorang guru bukanlah mudah dan pelbagai cabaran akan datang menghadapi mereka. Oleh itu, kekuatan dan juga ketabahan perlu ada di dalam diri seseorang untuk terus maju, untuk terus bersemangat menyampaikan ilmu kepada pelajar. Manakala menurut Puan Shanas pula, ciri yang perlu ada adalah minat ataupun passion. Seseorang guru perlulah ada minat untuk mengajar ataupun menyampaikan ilmu agar tidak melakukan sesuatu tugas dengan sambil lewa. Amatlah penting seorang guru untuk menyampaikan ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana mereka adalah role model kepada pelajar mereka itu. Pada pendapat saya bersetuju dengan kedua-dua pernyataan tersebut kerana seorang guru memang memerlukan ketabahan dan juga minat yang mendalam untuk menjadi seorang guru yang profesional. Berkenaan dengan refleksi dari hasil pembuat wawancara kami bersama dua orang guru iaitu guru bidang dan juga bukan guru bidang, saya mendapati bahawa kedua-dua guru mempunyai awal yang sangat-sangat positif sebagai insan guru profesional. Dan mereka juga mempunyai atribut kepribadian yang sangat-sangat menarik seperti kekuatan, kesabaran, iaitu kreatif. Dan saya juga mendapati bahawa untuk menjadi seorang guru, saya sebagai seorang bakal guru, saya perlulah menyiapkan diri dengan pelbagai persediaan seperti fizikal, mental untuk menghadapi cabaran dalam bidang perguruan itu sendiri. Dapat rumuskan di sini bahawa mengikut kepada mereka untuk menjadi seorang insan guru profesional, guru perlu mempunyai sifat tanggungjawab yang sangat tinggi. Kerana tanggungjawab ini bukan sahaja tanggungjawab terhadap murid ilmu, namun tanggungjawab kepada semua dan semua kemanjaan yang belajar. Okey, selain itu, setiap guru juga perlu mempunyai kekuatan diri, terutama dari kekuatan emosi, kekuatan fizikal untuk menghadapi pelajar-pelajar terutamanya pada masa ini. Berdasarkan wawancara IGP yang telah dijalankan, terdapat beberapa persamaan dan juga perbezaan antara guru dua subjek tersebut, iaitu pengajar am dan juga muet, di mana guru pengajar am dimenekankan kepada tanggungjawab, kekuatan dan mencipta inovasi baru dalam pembelajaran. Bagi guru muet pula, beliau lebih berfokuskan kepada sikap prihatin guru terhadap pelajar, iaitu hubungan antara pelajar dan juga guru. Ini sangat penting supaya guru dapat menunjukkan sifat rasa kasih sayang dan juga prihatin terhadap pelajar. Oleh itu, pada pandangan saya, berdasarkan wawancara IGP yang telah dijalankan ini, dapat saya simpulkan bahawa kedua-dua guru mementingkan sifat dan juga sikap tanggungjawab dalam menjadi seorang guru supaya guru profesional dapat dilahirkan dengan lebih ramai.